أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan dan melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini Kuliah Masjid Abidin ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-219, di mana Syekh berkata, La tastabti minhul nawala walakin istabti min nafsika wujudal iqbali. Jangan merasa lambat datangnya kurnia pemberian Allah kepadamu, tetapi hendaknya engkau merasakan kelambatan dirimu untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang kita tahu menjanjikan ganjaran-ganjaran terhadap amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh orang yang beriman. Pertama sekali perlu kita fahami dan yakini bahawa kurniaan-kurniaan Allah yang berkait dengan amal-amal yang dibuat oleh seseorang itu adalah semata-mata kurnia dia. Dia bukan harga kepada amalan yang kita buat. Kalau kita beranggapan, sesiapa sahaja yang beranggapan bahawa kurnia-kurnia Allah yang berkait dengan amalan-amalan yang dia buat itu sebagai harga amalannya, itu adalah satu kefahaman yang keliru. Hakikatnya bahawa amalan yang kita buat itu adalah atas dasar pengabdian diri kita kepada Allah. Kita buat, kita laksanakan amalan-amalan atas dasar kita menjadi hamba-Nya, atas dasar kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dijanjikan kepada kita itu kurnia dia, bukan harga amalan yang kita buat. Tidak sepadan. Itu perkara yang perlu kita fahami. Jadi kefahaman ini perlu sebab apa? Kalau kita tidak memahami perkara ini, kadang-kadang kalbu kita ni akan didatangi, akan diserang oleh satu penyakit. Kita akan rasa
bila kita buat sesuatu amalan, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan sesuatu kepada kita. Kita akan rasa itu kita layuk. Kesang dia. Bila kita beranggapan bahawa kurnia Allah itu sebagai harga amalan kita, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan kita sebagai satu kurniaan yang lebih daripada orang lain. Contoh, Allah Ta'ala berikan kepada kita perkara-perkara yang luar biasa. Sama ada dari segi apa sajalah, dari segi kesolehan ke, dari segi ibadah ke, dari segi keilmuan ke, dari segi keanehan ke, Allah Ta'ala kurnia kepada kita hal-hal seperti itu. Diberi ilmu yang luas, lautan yang luas, diberi kefahaman yang mendalam, diberi hal-hal yang aneh berlaku atas dirinya tu, perkara-perkara pelik, sehingga orang ramai pandang ke dia dengan pandangan sanjungan dan kemuliaan dan macam-macam lagi. Jadi bila berlaku perkara-perkara macam ni, dia ada pegangan yang keliru tadi tu. Dia rasa semua ini adalah hasil daripada amalan dia, semua itu adalah harga bagi amalan dia, maka akan timbullah satu pegangan bahawa semua ni dia akan rasa, dia akan timbul dalam dia rasa bangga diri. Mari sifat sombong. Kerana dia kata, apa yang berlaku ni memang itulah nilai yang dia. Kurnia-kurnia Allah tadi tu, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dia tu, memang padanglah dia terima, patutlah dia terima. Sebab apa? Kerana amalan dia buat ni. Ini adalah merupakan kekeliruan-kekeliruan. Maka sebab itu dalam perkara ini, kefahaman yang betul yang perlu kita pegang, bahawa ibadah yang kita buat itu pertama sekali diperintahkan Allah. Yang kedua, kita laksanakan itu kerana mengabdikan diri kepada dia, sekadar yang kita mampu lakukan. Apa-apa yang diberi, apa-apa yang dikurniakan itu adalah kurnia dia semata-mata, bukan harga amalan kita tu. Kalau kita anggap harga amalan kita, rosak kita, punah kita. Terutamanya bila kita diberi sesuatu yang luar biasa, kita akan rasa padang. Seolahnya kita boleh hak besar ni padang, sebab amalan kita memang hebat. Kalbu kita dah jadi rosak, batin kita sudah jadi punah, kerana salah fahaman tadi itu. Maka itu perkara yang perlu kita fahami. Baik, kemudian kurnia Allah Ta'ala ini datang dalam pelbagai bentuk. Sebahagian kurnia itu berlaku di akhirat, iaitu apa-apa yang dijanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan diberi ganjaran syurga yang bermacam-macam nikmat. Itu sebahagian daripada kurnia Allah atas janji dia, bukan atas harga amalan kita itu. Di akhirat berlaku. Dan di antara nikmat-nikmat yang paling besar di akhirat, dapat melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Itu nikmat yang paling besar, dan bermacam-macam jenis nikmat lagi yang dikhabarkan di dalam hadis, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku ni, hamba-hambaku yang soleh ini, apa yang tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar oleh telinga dia, kadar kenikmatan tu, dan tidak pernah terlintas pun dalam fikiran dia ketinggian nikmat yang dikurniakan di akhirat, bermacam-macam. Jadi kurnia-kurnia Allah ini sebahagiannya berupa apa yang Allah telah janjikan kepada orang beriman dan beramal saleh di akhirat. Dan sebahagian dari kurnia, ada juga kurnia-kurnia Allah Ta'ala ni dikurniakan pada masa manusia ni hidup di dunia. Kurnia. Jadi kurnia di akhirat tu tak dapatlah kita tengok sebab kita tak mati lagi. Jadi ada pun kurnia-kurnia yang dikurniakan kepada seseorang di dunia ini. Banyaklah yang kalau kita boleh perhatikan. Sebagai contoh, dan ayat yang biasa dibaca, disebut oleh terutamanya ulama-ulama tasawuf lah, iaitu seperti firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah dalam menempuh jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kami akan hidayatkan. Itu kurnia Allah. Hidayat Allah ni pun bermacam-macam. Kami akan hidayatkannya, lanahdiyannahum subulana. Kami akan hidayatkan, kami akan kurniakan kepada dia jalan-jalan yang boleh membawa kepada
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidayat Allah Taala tu kalau kita huraikan dia, tafsirkan dia benda yang sangat luas. Banyak perkara. Jadi itu adalah sebahagian daripada kurnia yang dikurniakan di dunia ini. Dan bermacam-macam lagi. Mustajab doa. Dia berdoa kepada Allah dan mustajab. Mustajab itu juga kurnia Allah dan berlaku di dunia. Sebab apa? Nampak kelih lah. Bila dia berdoa kepada Allah dengan izin Allah, sampai masanya sesuai dengan takdir Allah, berlaku apa yang diminta tu. Jadi benda tu adalah kurnia Allah Ta'ala juga. Dan benda tu berlaku di dunia. Sebab kita benda boleh tengok benda tu. Jadi pemberian-pemberian Allah ini ada yang berlaku di akhirat dan ada yang berlaku di dunia ini. Jadi sekarang pemberian di akhirat itu kita tak tahulah, sebab benda kita bukan masanya lagi. Sekarang benda yang boleh kita tengok adalah pemberian Allah di dunia ini. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta' ni ingin menjelaskan kita satu pedoman. Satu pedoman yang berkaitan dengan kita ni, memanglah kita buat sesuatu amalan ni, memang tak lagilah ghalibnya kita ni mengharapkan kurnia Allah. Tak apalah, tidak jadi masalah sebenarnya kita mengharapkan kurnia Allah, sekalipun dari segi ketulusannya tu kuranglah berbanding orang yang melakukan ibadah, orang yang mengabdikan diri kepada Allah semata-mata hambanya, tidak melihat kepada, tidak mengharapkan apa-apa yang lain daripada itu. Itu merupakan tahap keikhlasan yang paling tinggi. Kita tak sampai situ pun tak apalah. Yang penting kita faham sepadang dia. Sepadang apa benda? Yakni amalan yang kita buat tu adalah perintah Allah dan kita laksanakan sebagai mengabdikan diri kepadanya. Namun kalau ada pemberian tu, memang itu pemberian daripada dia, bukan harga amalan kita. Biar faham sepadang tu. Jadi ghaliknya kita ni, ghaliknya bila kita buat satu kebaikan, buat ibadah, memang ada harapan. Harapan supaya mendapat limpah kurnia Allah. Dunia dan akhirat, tak nak lagi. Kebanyakan orang memang begitu. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Tidak salah kita ada harapan, mengharapkan kurnia-kurnia Allah Ta'ala ni. Asalkan kita faham kedudukan kurnia itu, pemberian dia bukan harga amalan kita. Faham itu? Tahu sepadang itu? Alhamdulillah. Jadi tidak salah. Anak kabarnya kalau kita buat satu amalan, kita mengharapkan limpah kurnia Allah Ta'ala itu, bukan menjadi satu kesalahan. Sekalipun dari segi kesufiannya, ada tingkatan yang lebih baik daripada itu. Itu cerita lain. Sekarang ni, kita tengok kepada kedudukan orang yang mengamalkan sesuatu lalu mengharapkan kurnia Allah. Baik. Orang yang mengharapkan ni kadang-kadang berlaku kecelaruan. Berlaku kekeliruan. Keliruan. Dia buat amal soleh, dia mengharapkan pemberian. Tak mari-mari ni. Situ timbul lalu. Timbul lubang-lubang. Timbul lubang-lubang. Dia buat memang betul lah. Prinsip amalan dia betul lah. Molek dah. Keadaan dia tu pun tak ada masalah apa. Tapi bila dia buat satu amalan, apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti, memang hak tu bukan ruang sekarang lah. Hak yang di dunia ni, kita mengharap Allah Ta'ala beri hidayah kita, beri khusyuk kita. Allah Ta'ala beri pertolongan kita, permudahkan, perengangkan kita untuk buat amal soleh. Allah Ta'ala bukakan ruang-ruang kebaikan, beri keberkatan hidup, beri kesenangan, keselamatan. Itu semua yang kita harapkan. Dan tidak salah harapan itu. Tak salah. Jangan kata dah ikhlas pula dah. Ni dah ikhlas harap begitu. Jangan. Dari segi kesufian, memanglah ada makam yang lebih tinggi. Cuma sekarang kita tengok, yang ghalib orang ramai ni gitu. Dia buat amalan dan dia mengharapkan kebaikan. Dan tidak salah. Kalau di akhirat mengharapkan syurga, tidak salah. Jangan kata tidak ikhlas pula. Tidak salah. Cuma apa yang disebut dalam tasawuf, ada makam yang lebih baik. Itu cerita lain. Jadi kadang-kadang ada juga orang setengah kita ni, dia salah membaca, menerapkan kaedah tasawuf ni. Lalu akibatnya dia mencelarukan orang ramai. Dia mengaji kitab tasawuf tinggi sikit, yang huraian dia mungkin halus sikit, dia kata mengharapkan sesuatu yang lain dari Allah ni, termasuklah syurga tu, dianggap sebagai satu pencemaran kerohanian lah. Kalau kita nak sebut, nak kata dah ikhlas, dah lah. Tapi satu benda yang dianggap sebagai hijab ataupun sebagai satu benda yang
tak jernih molek. Jadi itu adalah sipir untuk orang yang berada pada martabat dia. Sekarang ni dia pakai untuk orang ramai. Mu buat ibadah mau syurga berat, mu dak ikhlas mu. Bila dak ikhlas kita tahu sajalah. Amalan ni bila tidak ikhlas, ikhlas tu syarat. Syarat ibadah. Ibadah ni, sesuatu ibadah tu diterima oleh Allah, dia kena tengok dua sudut. Iaitu pertama sekali tengok pada hukum zahir fiqh dia tu. Yang kedua hukum tasawuf dia. Ada dua tu insya-Allah diterimalah. Kalau ada hukum fiqh saja, amalan yang dia buat muafakat dengan hukum fiqh tapi tak ada hukum tasawuf, sah syarak tertolak dari segi penerimaan. Jadi sesuatu amalan tu diterima kena ada dua ni. Hukum tasawuf dan hukum fiqh dia tu. Hukum fiqh biarlah betul dari segi syarak syariatnya, fiqh yang kita belajar tu. Hukum tasawufnya kena ada ni. Antaranya adalah kena ada keikhlasan. Jadi bila kita menilai amalan orang yang mengharapkan syurga sebagai tidak ikhlas, seolahnya kita menafikan syarat penerimaan tu. Seolahnya amalan tu tak pakai lah. Kita silap dah. Silap buat mengukur orang. Ukur orang untuk orang lain, pakai untuk orang lain. Kita kena faham dalam syarak kita ini, kaedah ulama' telah menetapkan kaedah untuk kita ni. Dan kaedah ni pun diistinbat daripada banyak dalil-dalil lah. Lalu disimpulkan kita satu prinsip, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sesuatu perkara tu memang menjadi hasanah, baik kepada orang ramai. Benda tu molek kepada orang ramai tak jadi masalah. Tapi di sisi muqarrabin, di sisi golongan orang yang dekat dengan Allah, dianggap sayyiat, buruk. Tak molek. Satu benda yang buruk pada mereka tu. Kita tak bangun malam, tidak bertahajud, tak ada masalah. Asalkan kewajipan solat kita laksanakan, tak ada masalah. Tapi bagi golongan anbiya, para nabi, para rasul, itu kewajipan dia. Kewajipan dia qiyamul lail. Dan orang soleh, mereka memperwajibkan di atas diri mereka itu. Jadi kalau mereka tak buat, mereka anggap itu satu benda yang buruk pada mereka. Pada kita, tak ada masalah apa-apa. Comel loteng, tak ada apa-apa. Sebab apa? Kedudukan. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Demikian juga, ini saya nak jelaskan perkara ni, kadang-kadang penerapan kaedah-kaedah tasawuf, penerapan kunci-kunci tasawuf pada tempat yang salah boleh mengakibatkan kecelaruan dan kekeliruan orang. Contoh lain saya nak beri, ini salah pasang. Tak apa, kita meleret sikit hari ni. Salah pasang. Bila salah pasang, kait dengan ni, nak khabar ni. Iaitu tertulis dalam setengah kitab tasawuf, sekiranya hatiku ghaflah, lupa kepada Allah satu lahzah, satu ketika, aku hukum diriku murtad. Allah pada. Aku hukum, aku sudah kira aku diri ini sudah murtad dia aku. Kalau pakai kaedah ni pada kita semua, berat nananglah kita learningnya. Tapi pada orang yang duduk pada tahapan dia tu, memang itu ilmu, itu tahap dia lah. Dan dia menilai macam tu. Tapi kita mungkin tak ada pakai buah tu untuk orang ramai. Tapi bukan ilmu tu salah. Tidak salah ilmu tu. Salah kita pasang tepat pada orang ramai ni, bukan tepat dia. Benda-benda macam ni kita kena faham. Jadi balik kita kepada kalam hikmat ini. Jadi isunya sekarang, bila seseorang beramal soleh, dia beriman dan beramal soleh, buat kebajikan, lalu dia ada harapan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesejahteraan hidupnya, beri berkat hidupnya, beri ilmu, beri hidayah, beri penjagaan, perlindungan dan macam-macam. Dia mengharapkan itu. Dan harapan itu tidaklah dikatakan sebagai tidak ikhlas amalannya itu. Jangan salah faham. Pada makam ahli tasawuf tertentu, ya. Tapi pada kita orang ramai ni, amalan itu tetap dikira sebagai ikhlas. Sudah termasuk dalam amalan ikhlas. Orang yang beramal mengharapkan ganjaran syurga. Orang yang beramal mengharapkan supaya dia mendapat berkat, mendapat kesejahteraan hidup. Semua itu termasuk amalan yang ikhlas. Cuma tahapan keikhlasan saja yang mungkin ada yang lebih tinggi. Kena faham gitu. Baik. Balik kepada kalam hikmat ni. Orang yang beramal tadi pula, dia beramal soleh, kemudian dia melakukan riadah dan sebagainya, dan ada harapan tadi tu. Tapi dia harap tu tak nampak mana. Kat ni timbul masalah ni. Dia buat kewajipan-kewajipan agama, kadang-kadang dia gandakan lebih daripada orang lain lagi.
Dia buat kewajipan tetap kewajipan lah, ditambah lagi dengan yang sunat-sunat, dari solatnya, dari segi sedekahnya, dari segi zikirnya. Dan dia ada harapan-harapan tadi tu, Allah Ta'ala beri hidayah, beri kesejahteraan, beri keamanan, beri keselamatan. Tapi kenyataan yang berlaku dalam hidup dia mungkin tak nampak seperti yang diharapkan. Dia harap mudah-mudahan rezeki dia Allah Ta'ala lapangkan, tapi rupanya tak lapang mana juga kadang-kadang. Contohnya, kadang-kadang dia harap mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dia, kesihatan dia, kadang-kadang kena sakit juga. Ada kok penyakit kena, darah tinggi lah, lemah jatuh lah, kena juga. Tapi ya, malam soleh banyak. Dan dia mengharapkan Allah Ta'ala beri kesejahteraan ke dia. Jadi secara zohirnya dia nampak semacam. Sebenarnya tak gitu. Tapi pandangan kita orang ramai ni seolahnya, mana tak mari ni. Tak ada. Pandangan selapih. Kalau pandangan ahli marifat mungkin tak gitulah. Ini pandangan selapih orang ramai kita ni. Mana tak ada ni. Banyak dah buat ibadah ni, semayang lagi ni. Ikhlas. Memang tak ada tujuan lain. Dan kita mengharapkan itu. Tapi mana tak boleh-boleh ni. Tak nampak timbul ni. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta nak khabar kita. Sekiranya berlaku gitu, kok mana? Masalahnya apa? Apa sepatutnya? Sekiranya berlaku keadaan itu, apa sepatutnya yang kita lakukan? Supaya perjalanan kita ni lurus. Baik, maka kata Syekh Ibn Atta, jangan merasa lambat datangnya kurnia pemberian Allah kepadamu. Disebabkan kerana tadi itu kita buat amal soleh, tapi yang kita harapkan tu tak timbul. Tak nampak pada pandangan selapih kita ni. Jadi kita rasa macam lambat boleh ni. Bagi dah. Benda-benda macam ni kalau yang lok menarak sikit, memang ada benda yang tak bagus dari segi tasawufnya. Kalau menarak banyak sikit lagi. Dia boleh bawa kepada hal-hal yang mula-mula taklah sampai tahap benda tu buruk. Tapi kalau dia ikut area dia tu, dia buat amal soleh, tak mari-mari, ada kemungkinan dia akan bawa kepada hal yang lebih buruk. Baik, jadi sekarang kena tutup dulu. Jangan sampai melarat. Kalau kita ni ada kudi, jangan lock sampai seluruh badan tu. Pergi dulu bobat sikit itu tu. Jangan dia menarat ke lain. Ni pun sama. Jangan merasa lambat datangnya kurnia pemberian Allah kepadamu. Jangan rasa lambat. Sekalipun kenyataan hidupnya kita nampak macam begitu. Dan menurut pandangan selapih kita tu, macam tu. Kita banyak buat, kita tak buat, kita rasa taklah buat salah yang berat-berat, tapi nampak tak kaya kot macam orang lain. Orang lain nampak sembahyang wajib je, sunat-sunat tak ada, kaya pula dia ni. Jadi kita, pandangan selapih kita, mana ni? Sebab tu kita tengok kita ni banyak buat ibadah, buat ni, tapi kena juga darah tinggi. Lepas tu tengok seorang ni nampak dia buat hak wajib-wajib asas-asas dia, sihat boleh-boleh ada, tak ada kena penyakit-penyakit ni. Jadi pandangan-pandangan ni lah yang kadang-kadang menimbulkan ini. Kita rasa lambat guana hak kita buat ni ke guana ni, tak mari lagi ni. Timbul. Jadi kita rasa lambatnya kurnia Allah tu, pemberian tu. Baik. Apa ajaran tasawuf kita tentang perkara ni? Pedomannya supaya kita tak terbabas. Jadi jangan merasa lambat datangnya kurnia pemberian Allah kepadamu, jangan rasa lambat. Tetapi apa yang disuruh kita perhatikan, apa yang disuruh kita renungi, apa yang disuruh kita ni fikirkan, hendaknya engkau merasakan kelambatan dirimu. Kelambatan dirimu untuk menghadap kepada Tuhan. Hak yang sepatutnya kita tengok, jangan fikir kita buat kita rasa lambat pemberian. Hak sebenarnya kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebenarnya kalbu kita ni, hati kita ni yang lambat untuk menghadap kepada Allah. Kadang-kadang ibadahnya banyak, tapi ingatan hati kita itu sangat kurang sekali. Kadang-kadang apa yang kita buat itu banyak, tapi tumpuan hati kita dalam mengabdikan diri kepada Allah tu sangat lemah sekali. Jadi kata Syekh Ibn Atta, jangan mu pandanglah. Sekiranya mu nampak secara selapih itu lambat pemberian Allah Ta'ala tu yang kau harapkan setelah kau lakukan kebaikan-kebaikan tu. Tetapi yang perlu kau pandang, kelambatan diri kita ni. Diri kita sebenarnya lambat. Lambat, dorok dalam menghadapkan diri kita
menghadapkan diri kita dan mengabdikan diri kepada Allah. Hak tu kadang-kadang hak kita tak perasan. Kita tak perasan. Sebab apa? Ghalibnya kalau hatinya tu laju dalam menghadapkan diri kepada Allah, dia tak mari rasa lambat ni. Ghalibnya hak berasa lambat ni, hak lambat dalam tu. Lambat dalam yang mari dapat lambat luar ni. Betul-betul mudah. Betul-betul mudahnya gitu. Mari je kita rasa lambat pemberian, tanda hak dalam kita lambat lagi rupanya. Jadi Syekh Ibn Atta suruh sekiranya timbul dorongan-dorongan tu berasa lambat pemberian Allah Ta'ala ni, cek dalaman kita, tengok pada dirimu sendiri sejauh mana engkau segera untuk menghadapkan, berusaha untuk menghadapkan dirimu, ingatanmu, pergantungan hatimu, pautan hatimu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita cek betul-betul, jumpa punca ni. Kita ingat ke ombak molek dah lambat begini, rupa-rupanya ni kendala sini. Tempat kendala dia. Jangan merasakan datangnya kurnia pemberian Allah yang lambat, tetapi rasakanlah kelambatan dirimu untuk membetulkan i'tiqad yang baik kepada Tuhanmu. Bila kita rasa lambat pemberian Allah, sebenarnya menunjukkan zon kita pun tak apa comel dah. Kemajuan kalbu kita dalam memahami tentang Allah pun lambat dah tu. Berarti kena kosek situ dulu. Betul situ dulu. Mudah-mudahan insya-Allah sekiranya amalan itu dibuat dengan baik, dapatlah janji tu, janji. Tidakkah Allah Taala menjanjikan seperti yang disebutkan tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh pada jalan kami, kami pasti akan hidayatkan. Itu lang li takkid. Lanahdiyannahum tu dalam bahasa Arab ada makna pengukuhan. Pasti kami akan menghidayatkan kepadanya. Tapi kenyataan yang kita hadapi mungkin tidak seperti itu dengan pandangan selapi kita ni. Maka janji itu tak akan keliru, tak akan mungkir. Maka ada benda yang terlepas pada kita ni. Maka Syekh Ibn Atta ajar kita, perhatikan dirimu. Sebenarnya dirimu lah yang lambat untuk menghadap hati kepada Allah. Dan timbulnya rasa lambat pemberian Allah tu, itulah alamat bahawa gerak hati kita lambat dalam memahami hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan di situ dan perbaikilah. Jadi demikianlah yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta mengenai kalam hikmah yang ke-209 ni. Kemudian kalam hikmah seterusnya, kalam hikmah yang ke-220, iaitu kata Syekh Ibn Atta, hukukun fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha idh ma min waqtin yaridu illa walillahi alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akidun fakaifa taqdi haqqa ghairihi wa anta la taqdi haqqa Allahi fihi. Ini halus sikit, dalam sikit, tak apalah, kita boleh faham pun jadi dah. Dari segi pelaksanaannya itu mungkin bukan kelas kita lah. Tapi paling tidak kita tahu. Manakan tahu Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk dipermudahkan mencapai apa yang akan disebut ni. Mana tahu. Sebab hal-hal yang berkaitan dengan kurniaan Allah Ta'ala ni kita dah nak baca mana. Dah nak baca. Adalah sebab-sebab dia tu. Tapi ada benda-benda yang kadang-kadang di luar daripada percaturan kita. Baik, maksudnya kewajipan-kewajipan dalam waktu dapat diqadainya. Apa maksudnya? Yakni kewajipan-kewajipan yang ada dalam waktu ni, sesuatu waktu tu, seperti siang malam ni, apa kewajipan? Kewajipan solat dan kewajipan-kewajipan lain lagi lah, menurut keadaan masing-masing lah. Kewajipan-kewajipan tu boleh diqada. Hari ini mungkin kita sehingga terhalang daripada bersolat zuhur, terlepas. Sama ada kerana malah ke ataupun kerana uzur syar'i. Kita boleh qada lah esok ke, petang karang ke, boleh qada. Jadi kewajipan-kewajipan yang ada pada sesuatu waktu tu boleh diqada. Maksudnya
Hak dadang kita boleh cover balik. Maksudnya boleh selesaikan. Tetapi hak yang disediakan oleh Allah dalam waktu. Tapi hak waktu tu sendiri. Bukan yang ada dalam waktu tu, hak waktu tu sendiri. Tidak dapat dikejarkan jika terlambat. Maksudnya hak zuhur hari ni bila petang karang habis lah. Kalau kita dah isi masa tu kok tak ada bahagian. Dah nak kambuh dah. Kewajipan yang ada pada waktu tu kalau kita tertinggal, kita boleh qada petang karang ke esok. Tapi waktu tu sendiri kalau tidak berisi, dia pergi tak ada ruang dah nak cover. Inilah yang mungkin kita kurang tersedar sebab mungkin kelalaian kita lah. Tapi di hari akhirat nanti, seperti yang diberitahu oleh Nabi, itulah penyesalan yang akan disesali oleh manusia. Bila waktu berlalu tidak ada isi. Waktu berlalu tak ada isi. Tak boleh nak cover dah, lepas. Di akhirat menjadi satu penyesalan bagi manusia. Ini. Mungkin contohnya, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ruang masa yang luas kepada kita lagi lah. Mungkin kita habis umur 40 tahun, 30 tahun. Lepas baru sedar. 30 tahun kita dah isi dengan molek. 30 tahun tu habis gitu dah. Tak nak kambuh dah. Tak nak kambuh dah. Tapi hak yang kita tinggal dalam masa 30 tahun tu, kita boleh qada. Hak kita tinggal. Puasa kita, sembahyang kita boleh kambuh lagi. Tapi waktu tu, hak habis sia-sia tu, waktu tu habis selesai. Dah nak kambuh dah. Sebab tu kata, satu saat yang seseorang lupa kepada Allah di dunia ini adalah penyesalan di akhirat. Penyesalan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk sedar benda ni. Supaya waktu-waktu kita itu diberikan kekuatan untuk kita isi sebaik-baiknya menurut kadar kemampuan kita lah. Menurut kadar kemampuan. Tidak dapat diulanginya. Sebab tiada suatu waktu melainkan ada hak kewajipan yang baru. Setiap waktu tu ada kewajipan tertentu. Kewajipan pada waktu tu, sembahyang ke sebagainya, itu boleh qada lah. Tapi waktu tu sendiri, dia ada kewajipan. Kewajipan tu sendiri. Apa benda kewajipan? Secara mudahnya, ulama tasawuf dan nanti akan disebut jugalah. Setiap waktu yang kita lalu tu, manusia ni tak lagi dia ada 4 keadaan. Sama ada nikmat ataupun balak. Sama ada taat ataupun maksiat. Setiap waktu. Tak boleh nak lagi. Setiap waktu yang kita tepuh ni, kalau tak taat, maksiat. Kalau tak maksiat, taat. Ada kedudukan. Tak nak lagi, ada tuntutan tu. Kemudian nikmat. Demikian juga nikmat dan balak. Kalau tak ada balak, ada nikmat. Tak ada nikmat, ada balak. Tak nak lagi. Setiap waktu, 4 perkara ni silih berganti. Ada semua. Dan itu kewajipan-kewajipan yang kita kena tunai. Sekiranya pada waktu itu kita ditakdirkan ataupun terjatuh dalam kelalaian lalu terbuat kemaksiatan, maka kewajipan kita pada waktu itu membetulkan haluan, beristighfar, bertaubat, betul diri. Itu kewajipan masa itu. Sekiranya pada waktu itu kita dapat mengisinya dengan ketaatan, sama ada yang wajib atau yang sunat, kewajipan kita adalah bersyukur kepada Allah pada waktu itu. Sekiranya kita pada waktu itu menerima nikmat yang bermacam-macam, nikmat sihat, nikmat segar, nikmat itu, nikmat ini, macam-macam, kewajipan kita bersyukur, kewajipannya. Dan sekiranya pada waktu itu kita dimusibahkan, sakit sikit, sakit sini, kewajipan kita adalah bersabar atau kita redha, kewajipan kita. Jadi setiap waktu tu tak boleh nak lagi dari kewajipan-kewajipannya, ada semua ni. Sebab 4 perkara ni tak terpisah dari kehidupan kita. Jadi apabila waktu-waktu itu tidak diisi dengan kewajipan-kewajipan ini, maka tak boleh nak cover lagi dah. Apabila kita berada dalam nikmat, kita tidak syukuri, waktu tu habis dah. Tak boleh nak cover dah. Dia nak qada dah. Sembahyang hak tinggal boleh qada lah.
puasa boleh qada lah. Tapi pengisian waktu tu, kewajipan-kewajipan tadi tu kalau kita dah isi, maka dia habis-habis gitu ya. Dia akan habis, tak dapat kita nak cover lagi lah. Maka sekiranya puluhan tahun kita berada dalam keadaan tidak mengisi ruang-ruang itu, maka semua itu tak ada ruang kita nak kambuh lagi dah. Kalau ada pun pada kita berdoa kepada Allah lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri yang lebih baik untuk kita, itu je. Nak kambuh tak ada dah, terlepas habis dah, tak boleh nak buat apa. Jadi kalau ada pun hak masa akan datang, saki-baki hak ada. Hak itulah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, dipanjangkan kebaikan. Dah tengok lepas-lepas ni 30-40 tahun ni budak terisi mana ni, dah nak kambuh dah ni. Hak kita boleh harapnya, harap Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, panjangkan umur kita dalam kebaikan lah. Mudah-mudahan adalah ruang lagi untuk kita isi. Itu je. Jadi Syekh Ibn Athaq nak mengingatkan kita perkara ni, bahawa kewajipan-kewajipan yang ada dalam waktu-waktu tertentu tu, itu boleh qada sekiranya tertinggal. Tapi kewajipan waktu tu sendiri, bila berlalu berlepas, tak boleh nak kambuh lagi dah. Kalau ada esok tu, esok cerita lain pula, lusa cerita lain pula. Hari ni kalau tak ada kita tunaikan kewajipan waktu tu, memang habis macam tu lah. Sebab tu guru kami mengajarkan supaya menghidupkan ingatan hati yang disebut sebagai khafi, yang merujuk kepada Al-Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, iaitu orang-orang yang ingat kepada Allah, berpaut hatinya kepada Allah, berhubung hatinya kepada Allah, sentiasa sedar tentang ketuhanan Allah, dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Dalam tasawuf mereka mengajarkan kita supaya menghayati ini. Supaya apa? Supaya waktu-waktu kita itu paling tidak banyak terisi daripada tidak terisi. Itu tujuannya. Kalau tidak 100% pun banyak isi daripada kosong. Jadi sebab tiada suatu waktu melainkan ada hak kewajipan yang baru dan perintah yang ditekankan, yakni yang diperintah, yang disuruh lah. Ya, baik. Maka bagaimanakah engkau akan menyelesaikan hak lainnya? Hak-hak lain bila waktu tu habis bagian dia tu. Bila tak tunai kewajipan dia, maka tak boleh nak buat apa lagi dah. Esok waktu lain, kewajipan untuk waktu tu pula. Hak kemarin itu habis kita. Sedang engkau belum menyelesaikan hak Allah, yakni sekiranya pada waktu-waktu tertentu tu, hak-hak Allah Ta'ala tadi tu, kalau kita buat salah, kita istighfar dan taubat. Kalau kita buat taat, kita kena syukur kepadanya. Kalau kita dapat nikmat, kita syukur. Kalau kita dapat musibah, kita kena sabar dan redha. Itu asas dia. Jadi kalau hak-hak Allah Ta'ala ni kita tidak laksanakan, bagaimana kita akan menyelesaikan hak-hak lain lagi? Hak asas tu pun kita tidak laksanakan. Maka hak lain sudah tentulah tidak terlaksana lagi. Sedang engkau belum menyelesaikan hak Allah dalam waktu itu. Jadi hak-hak Allah kita tak mengisi dia, kita tak tunaikan hak-hak tu, kita duk kisah hak-hak lain lagi. Basic asas tu kita tak cara. Jadi kesimpulan mudahnya, Syekh Ibn Athaq nak mengingatkan kita bahawa sepanjang waktu yang berjalan ni ada dua bentuk hak. Hak yang ada pada waktu tu, hak tu kalau tinggal boleh qada. Yang kedua, hak waktu tu sendiri, hak ni kalau terlepas, tak boleh nak buat apa. Maka kita disuruh beringatlah. Sebab apa? Bila sesuatu waktu tu berlalu tanpa pengisian yang baik, dia akan menjadi penyesalan di akhirat, seperti yang disebut di dalam hadis. Baik, kewajipan dalam waktu yang ada dalam waktu tu, seperti sembahyang, puasa dan sebagainya lagi lah, jika tidak dikerjakan dalam waktunya, terlepas waktu, dapat diqadainya, kita boleh qada balik. Sekiranya terlepas kerana uzur syar'i, maka kita boleh qada dan tidak berdosa. Kalau terlepas kerana nafsu kita, qada tapi kena tanggung dosa jugalah, kena istighfar dan taubat. Tapi wajib qada. Qada tu sebagai salah satu daripada
kaedah penyelesaian dalam mazhab Syafi'i kita lah. Tetapi hak-hak waktu itu sendiri, yakni apa yang disediakan oleh Allah untuk itu, jika tidak timbul, tidak dilaksanakan menurut tuntutannya, tidak dapat diqadainya. Jadi hak-hak Allah Ta'ala pada setiap waktu itu sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi lah, kalau kita tidak tunaikan, bila dia berlalu memang tak boleh nak qada dah. Tak boleh nak qada dah. Baik, iaitu seperti yang disebut tadi, iaitu waktu menerima nikmat atau taat. Setiap waktu tu tak lagi. Sama ada nikmat atau taat. Nikmat taat. Atau teruji dengan bala dan maksiat. Jadi setiap waktu tak nak lagi ni. Kita duduklah di mana-mana pun, bila masa pun tak nak lagi. Nikmat, bala. Kalau kaki sihat, nikmat. Kaki sakit, balak bahagian tu. Kadang-kadang ada balak bahagian tu, nikmat bahagian lain. Tapi tak nak lagi. Di mana kita berada, pada bila-bila masa, tetap diri kita tak terlepas daripada nikmat dan balak. Tak terlepas daripada taat atau maksiat. Jadi itu hak-hak waktu tu. Jadi kalau kita tidak tunaikan hak-hak waktu tu, maka tak ada boleh nak qada lah kita. Pada waktu kita dapat nikmat, kita tidak mensyukuri. Pada waktu tu, dah nak qada. Hak esok, nikmat esok, itu hak esok dah. Hak ada gitu tu. Dah nak qada. Iaitu masa yang harus bersyukur kalau dapat nikmat, dan masa di mana ia harus sabar kalau terima bala, terima ujian dan dugaan. Atau istighfar apabila telah berubah masanya, atau istighfar kalau dia teruji dengan kesalahan dan kesilapan. Ada tuntutan belaka tu. Jadi kita hari ini tak lagi. Kalau kita tak taat, kita akan buat maksiat lah. Taat ni sama ada wajib atau sunat. Tak kira lah sunat ke, wajib ke, harus ke, dikira boleh. Yang kalau niat yang betul masih taat lagi. Jadi kita ni tak nak lagi benda tu. Baik. Apabila telah berubah masanya, maka berubahlah hak kewajipannya. Kalau pada waktu tu tidak ditunaikan, pergi ke masa lain, maka masa lain itu dia ada hak dia sendiri dah. Hak lepas ni terlepas dah. Terlepas habis dah. Maka berubahlah hak kewajipannya, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengqadai. Jadi hak lepas tu dah nak qada dah. Sebab apa? Waktu baru kita tu dia ada hak dia sendiri pula dah. Waktu sekarang dapat nikmat, haknya syukur. Lepas tu ditakdirkan ada bala. Selepas tu. Jadi hak bala ni kena bersabar. Jadi hak syukur tadi dah kita tak tunaikan. Jadi nak tunaikan waktu tu tak boleh lah, sebab dia ada hak dia sendiri dah masa tu. Itu maksudnya Syekh Ibn Atta nak khabar kita. Tidak dapat digunakan untuk mengqadai apa yang tertinggal pada masa yang telah lampau itu. Hak lepas tu kalau dah isi kau, habis gitu, habis. Jadi ini sebenarnya sebagai satu ingatan daripada Syekh Ibn Atta kita lah, supaya kita ni berhati-hati dan berjaga-jaga dan ambil manfaat, supaya kita tak sampai tahap terlajak lalu membawa kepada penyesalan yang kita tak boleh nak ubat dah. Tak boleh nak ubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sudah mulai. Jadi panjang juga hadis ni dah. Jadi kan insya-Allah oleh kerana sampai pedoman ni, isyarat ni, jadi kita berhenti dulu kuliah setakat ini, dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.